Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera diucapkan kepada anda semua. Okey, terima kasih diucapkan. Terima kasih kerana sudi lagi yang hadir ke dalam channel Radio 12 Malam bersama dengan saya, Angah. Okey, dulu pakai nama Noah kan, Angah. Itu orang yang sama saja. Tapi sebelum tu, sebelum kita teruskan dengan cerita baru, ada ramai juga yang bersoalkan tentang kisah yang saya bacakan itu bilik solat. Cerita tu sebenarnya saya pun tak tahu macam mana boleh tergantung cerita tu habis. Ya, cerita tu memang saya baca sampai habis. Tapi saya pun tak tahu macam mana bila di hujungnya tu jadi tergantung. Okey, tak apalah. Saya sambung sedikit dia punya kesimpulan kisah tu Jadi kisah selepas tu Inas meletakkan jawatan. Ketika dia nak meletak jawatan tu sebelum dia nak pulang tu, dia pergi balik ke surau tu dan dia bercakap dengan benda Allah dalam tu. Cuma dia pesan, dia kata lepas ni kalau kau nak minta tolong pada orang, jangan payahlah nak musik-musik ke apa lagi dah. Minta tolong cara baik-baik. Okey? Ni aku nak masuk ke dalam ni. Kalau kau nak bercakap dengan aku, kau buka pintu. Tapi kalau kau kunci, aku anggap benda tu kes selesai lah. So, dipendekkan cerita, pintu tu tak terbuka. Dan benda tu macam menangis sayu sahaja kat situ. Ya, sebab Inas ni jenis yang berani boleh bercakap terus dengan dia kan. Okey, jadi pendek ceritanya benda tu tak berkesudahan. Di mana benda Allah tu tak dapat dia kes yang orang dia sayang tu tak selesai juga. Okey, saya minta maaf dengan berkenaan dengan video tu. Saya pun tak tahu kenapa dia boleh jadi tak habis ujung tu. Okey, baik. Saya tak nak berceloteh panjang. Kita akan teruskan dengan cerita yang baru. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebaik Raja Zairi membuka pintu, dia terdengar perbincangan antara Pak Long dengan Mak Longnya. Ternyata perbincangan mereka itu serius dan berat. Tiba-tiba telinganya menangkap nama Raja Zaidi dalam bicara itu. Nama ayahnya yang terpacul menarik perhatian Raja Zairi. Dia meletakkan beg sandangnya ke lantai sebelum duduk di sofa paling hampir dengan bilik di mana Pak Long dan Mak Long berbincang. Jadi, abang tak naklah jual tanah tu? Tanya Puan Ainina. Tak, jawab Raja Zamarul ringkas. Tapi si Zaidi gesa dalam wasiatnya supaya tanah di Batu Gajah tu dijual. Rugi kalau dijual, 100 ekar tanah nak dijual. Zaman sekarang tanah mahal awak tahu. Sanggah Raja Zamarul. Abang ada hutang tertunggak dengan bank. Syarikat abang pun tengah goyang. Kalau abang jual tanah tu kat Batu Gajah tu kan, selesailah masalah abang tu. Puan Ainina mengingatkan suaminya. Tidaklah. Abang tak minat nak jual tanah tu. Kalau abang tak nak jual, apa rancangan abang pasal tanah ni? Ingat bang, abang tu ada masa beberapa bulan je untuk selesaikan hutangnya tertunggak tu. Kalau tak, bank akan isytiharkan abang muflis. Sekali lagi Puan Ainina memberi peringatan. Raja Zamarul mendengus jengkel dengan kata-kata isterinya itu. Macam ni lah. Abang ingat abang nak jual lah syarikat abang. Abang ni biar betul. Tanya Puan Ainina terkejut dengan jawapan suaminya. Ya, abang ingat nak jual lah syarikat tu. Dah ada pihak yang minat nak beli tu. Lepas tu, kita pindahlah ke Batu Gajah. Abang bergurau ke apa ni? Tanya Puan Ainina yang semakin bingung dengan perancangan suaminya. Macam inilah, abang ada rancangan nak buat dengan tanah yang dekat Batu Gajah tu. Rancangan apa? Abang nak guna duit yang jual syarikat tu untuk cari pelabur. Abang nak ajak pelabur majukan tanah dekat Batu Gajah tu jadi taman tema. Taman tema? Jelas Raja Zamarul. Abang ni main-main ke apa? Tanya Puan Ainina yang risau dengan perancangan suaminya. Abang serius ni? Berisiko sangatlah rancangan abang tu. Macam mana kalau abang gagal? Tanya Puan Ainina ragu-ragu. Kalau rancangan abang gagal, baru kita jual tanah tu.
buat masa ni, inilah rancangan abang. Abang nampaklah potensi besar tanah tu lah kan? Zairi macam mana? Tanya Puan Ainina. Ada kenapa pula dengan Zairi? Yalah, apa pula perancangan untuk dia? Kita bawa dia pindah sekali ke Batu Gajah. Dia akan bawah jagaan kita sekarang. Nama dia akan abang masukkan sekali dalam rancangan memajukan tanah di Batu Gajah tu nanti. Separuh daripada tanah tu pun atas nama dia. Jelas Raja Zamarul. Dia setuju ke? Tanya Puan Ainina. Setuju tak setuju, apa yang boleh dia buat? Dia baru 17 tahun. Bukan kita curi hak dia pun. Puan Ainina diam. Nyata masih ada rasa tidak setuju dalam hatinya. Zaidi dulu memang dia tak nak balik ke Perak. Dia pun macam tak nak ambil tahu pasal tanah kat Batu Gajah tu. Saya tak tahulah kenapa. Tapi Zaidi ni dia nampak macam takut sangat nak balik sana. Sekarang ni abang pula nak bawa kita semua pindah ke Batu Gajah pula. Ujar Puan Ainina. Raja Zamarul termenung seketika mengenang adiknya yang telah tiada. Saya pun tak fahamlah kenapa Zaidi bersikap macam tu. Tapi kan dia dah tak ada. Tinggal kita ni yang masih hidup ni untuk teruskan hidup. Ujar Raja Zamarul. Raja Zairi yang mencuri dengar perbualan itu teringatkan ayah dan ibunya. Batu Gajah. Raja Zairi tidak tahu yang mereka memiliki tanah di sana. Raja Zairi pun tidak tahu yang ayahnya cuba mengelak untuk kembali ke sana. Dan kini, kemungkinan besar Raja Zairi terpaksa mengikut Pak Lungnya berpindah ke sana, memulakan kehidupan baru. Sesuatu yang sukar buat dirinya. Raja Zairi melemparkan pandangannya keluar tingkap. Pemandangan di kiri kanan jalan tidak lebih daripada santapan mata. Telinganya yang tersumbat dengan fon pemain MP3 menyaratkan otaknya dengan lagu-lagu kegemarannya. Sejak meninggalkan Kuala Lumpur beberapa jam tadi, Raja Zairi membiarkan mindanya kosong. Dia tidak begitu gembira berpindah ke Batu Gajah, namun dia tidak boleh membantah. Pak Longnya lebih arif membuat keputusan. Perbualan yang dicuri dengar beberapa bulan yang lalu benar-benar dilaksanakan oleh Pak Longnya. Walaupun Raja Zairi tidak senang hati untuk berpindah, namun dia terbuka dengan perancangan itu. Dia bersedia menerima perubahan dalam hidupnya. Ini adalah lembaran baru hidupnya sejak kematian ibu dan ayahnya. Kita dah nak sampai ni. Beritahu Raja Zamarul merentap lamunan Raja Zairi. Dia menyedari Pak Longnya memperlahankan kenderaan sebelum membelok dan memasuki sebatang jalan. Pada awalnya di kiri kanan jalan itu diapit hutan, namun beberapa kilometer kemudian pemandangan berubah. Hutan kini berganti tasik yang luas, berpuluh-puluh ekar luasnya. Tasik ni sebenarnya bekas lombong biji timah. Moyang kita dulu, Raja Tengah jadi kaya sebab perlombongan biji timah ni lah. Bila biji dah habis di lombong, cucu cicit dia buka perniagaan lain pula. Lombong-lombong ni terbiar macam tu sajalah sampai sekarang. Raja Zamarul menerangkan secara ringkas tentang kawasan itu. Raja Zairi diam tidak membalas kata-kata Pak Longnya. Zairi, panggil Mak Longnya. Ya, kamu okey ke? Dari KL tadi kamu tak berbunyi langsung. Raja Zairi senyap, tidak menjawab pertanyaan itu. Pak Long dan Mak Longnya saling berpandangan. Resah juga mereka dengan sikap murung Raja Zairi. Namun tidak banyak yang mampu mereka lakukan. Hanya berharap Raja Zairi dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan baru di Batu Gajah. Jalan masuk yang merentasi kawasan tasik itu agak jauh beberapa kilometer jaraknya sebelum mereka tiba di sebuah banglo tua. Raja Zamarul menghentikan kenderaan di halaman rumah besar itu. Puan Ainina dan Raja Zairi keluar dari kereta sambil meregangkan badan yang terasa lenguh akibat terperuk di dalam kenderaan berjam-jam lamanya. Raja Zairi meneliti banglo tua itu yang dibina dengan reka bentuk kolonial. Biarpun usang, namun ia terpelihara dan kawasan sekitarnya juga bersih seolah-olah ada orang yang menjaganya. Kaum keluarga Raja Tengah duduk kat rumah ni dari turun-temurun. Cuma bila Tok Hamzah pindah ke KL, barulah rumah ni kosong. Jelas Pak Longnya. Tapi banglo ni macam berjagalah bang. Ujar Puan Ainina yang juga menyedari hal itu. Memanglah,
keluarga kita upah orang kampung untuk jagakan banglo ni. Maklum, Raja Zamarul. Patutnya dia ada tunggu kita sampai. Mana pula dia ni? Raja Zamarul tertanya-tanya. Assalamualaikum. Sapaan salam mengejutkan mereka semua. Waalaikumsalam. Jawab Raja Zamarul kepada seorang lelaki tua yang entah dari mana munculnya. Pak Daud ke ni? Tanya Raja Zamarul. Ya, saya. Tuan ni, Raja Zamarul. Tanya lelaki tua itu kembali. Ya. Sayalah tu. Jawab Raja Zamarul. Ini isteri saya, Ainina. Ni anak saudara saya, Raja Zairi. Raja Zamarul memperkenalkan ahli keluarganya. Pak Daud merenung Raja Zairi agak lama, membuatkan suasana menjadi canggung. Maaf, Tuan Zamarul. Mohon Pak Daud sebaik mengalihkan perhatiannya daripada Raja Zairi. Saya ni baru pulang dari kebun tadi. Tak apa Pak Daud. Saya faham. Kami pun baru sampai. Macam mana perjalanan kemari tadi, Tuan? Tanya Pak Daud lagi berbahasa basi. Baik-baik saja, Pak Daud. Penat sebab jauh. Tapi baik-baik saja. Alhamdulillah. Selamat sampai juga, Tuan, kemari. Ucap Pak Daud. Marilah kita masuk ke dalam rumah. Ajaknya. Yang lain hanya akur dan mengikuri Pak Daud memasuki banglo usang itu. Sebaik pintu utama dibuka, suasana suram di dalam rumah terasa. Seram sejuk juga rasa dalam diri masing-masing. Namun, Raja Zairi menganggap itu semua hanya perasaan semata-mata. Saya jaga rumah ni dah berpuluh tahun, Tuan Zamarul. Dulu, mula-mula ayah saya yang jaga semasa Allahyarham Raja Hamzah pindah ke Kuala Lumpur. Bila ayah saya dah uzur, saya pula ambil alih. Jelas Pak Daud. Raja Zamarul, Puan Ainina dan Raja Zairi menerokai banglo usang itu. Memang benar, biarpun telah lama tidak didiami, namun banglo itu terjaga. Tiada habuk maupun sawang. Perabotnya masih juga di tempat asal. Banyak ke barang-barang tuan bawa dari KL? Tanya Pak Daud. Tak banyak pun. Saya tahu rumah ni dah siap dengan perabot. Cuma perkakasan elektrik macam televisyen, peti sejuk, semua tu jelah yang saya bawa. Tapi sofa, almari, kabinet semua tu saya tinggalkan dekat rumah lama. Jelas Raja Zamarul sambil Pak Daud terangguk-angguk faham. Besar rumah ni. Berapa bilik ada, Pak Daud? Tanya Puan Ainina. 12 buah bilik, Puan. Beritahu Pak Daud. Wow, 12 buah bilik. Itu tak masuk ruang tamu, bilik mesyuarat, dapur dengan bilik mandi. Tambah Pak Daud lagi. Besar banglo ni. Ujar Puan Ainina kagum. Ya Puan, masa baru-baru dibina dulu, memang Raja Tengah nakkan semua ahli keluarga dia tinggal di sini dan jangan berpecah belah. Tapi sayangnya lah kan, keluarga keturunan Raja Tengah selalunya kecil saja, tak ramai anak-anak. Jelas Pak Daud. Raja Zamarul diam sambil mendengar sahaja cerita Pak Daud. Raja Zairi menaiki tingkat atas banglo. Suasana gelap di tingkat atas menjadi terang benderang apabila dia membuka daun tingkap. Dia menjenguk keluar memerhatikan persekitaran kawasan banglo itu. Baru sahaja Zairi menyedari kawasan banglo itu dikelilingi tasik yang luas dan hutan yang menghijau. Membuatkan seolah-olah banglo ini dibina di atas sebuah pulau. Seharusnya, pemandangan seperti itu menyamankan minda. Sebaliknya, dia berasa sedikit resah apabila melihat kawasan tasik itu keruh yang terbentang luas di hadapannya. Ada orang memancing ke dekat tasik ni, Pak Daud? Tanya Raja Zamarul, mengejutkan Raja Zairi yang tidak menyedari yang lain-lain telah pun mengekorinya naik ke tingkat atas. Ada, Tuan. Orang memancing, menjala, menubah, mengebom. Mengebom? Tanya Raja Zairi. Ya, Tuan Zairi, mengebom ikan. Jawab Pak Daud. Raja Zamarul dan Puan Ainina tersengih melihat Raja Zairi keheranan kerana tidak pernah mendengar orang mengebom ikan. Boleh pula mengebom dia, menubah ikan kat sini. Pak Daud? Tak ada ke orang marah? Tanya Raja Zamarul. Maunya tak marah. Budak-budak lah yang suka buat kerja ni semua. Tapi, dah tasik ni luas, Tuan.
Lagipun tak ada siapa-siapa yang jaga. Jadi tak ada siapa pun peduli. Tapi kalau tahu dek Jabatan Pilitan, memang kena jugalah dia orang tu. Beritahu Pak Daud sambil tersengih. Banyak sangat ke ikan dekat tasik ni? Tanya Puan Ainina pula. Dulu banyak. Sampai ada orang kampung jadikan sumber pendapatan utama. Ikan haruan, kelik, belida, lampam, talapia. Tapi sekarang ikan dah kurang. Nak dapat haruan ke, belida ke memang dah payah. Selalunya dapat puyuh, kelik atau sepat je. Kalau nak juga haruan, kena pergi tengah tasik tu mancing. Baru boleh dapat. Itu pun kira nasib lah. Jelas Pak Daud. Ada ke orang yang mancing tengah tasik? Tanya Zairi mencelah. Ada Tuan Zairi. Diorang ni selalu naik bot sangkut pergi dekat tengah tasik tu. Tapi tak ramai yang berani. Kena kuat semangat baru berani mancing dekat tengah tasik tu. Kenapa pula? Pak Daud diam. Tidak menjawab pertanyaan itu membuatkan Raja Zairi keheranan. Tasik ni ada penunggu. Bisik Raja Zamarul kepada Raja Zairi sambil tertawa kecil sebelum beredar. Nonsens lah. Tingkah Raja Zairi sebelum mengalihkan perhatian kembali kepada tasik itu. Beberapa jam kemudian, Pak Daud memohon untuk beredar. Kalau Tuan Zamarul nak apa-apa, boleh telefon saya ya. Rumah saya tak jauh pun dari sini. Maklumnya. Pak Daud, sekarang ni macam mana? Tanya Raja Zamarul. Macam mana apa pula tu Tuan? Tanya Pak Daud kurang mengerti. Macam ni. Pak Daud kerja lagi ke dengan kami ke macam mana? Terpulang Tuan. Kalau Tuan rasa dah tak perlukan khidmat saya, Tuan boleh tamatkan. Tapi kalau Tuan masih perlukan khidmat saya akan teruskan macam biasa. Saya tolong jaga persekitaran banglo ni. Tolong potong rumput, pokok-pokok keliling rumah ni. Tolong baiki apa-apa yang rosak kat rumah ni. Tapi terpulang pada Tuan Zamarul lah. Jawab Pak Daud. Bagus satu. Saya memang harap Pak Daud dapat terus kerja dengan saya. Tak larat saya nak jaga rumah besar macam ni sendiri. Ujar Raja Zamarul. Baiklah, kalau macam tu. Saya teruskan saja kerja saya selama ni. Macam saya cakap tadi, kalau ada apa-apa, telefon je saya. InsyaAllah saya datang. Jamin Pak Daud. Pak Daud meminta izin untuk pulang. Namun sebelum beredar, dia masih sempat menjeling ke arah Raja Zairi. Dan Raja Zairi sedar tentang itu. Apa hal Pak Daud tu asyik tenung saya? Dia meluahkan rasa kurang senang. Ya ke? Mana ada? Perasaan kamu je kot. Tingkah maklumnya. Raja Zairi mencebik membuatkan ibu saudaranya itu tertawa kecil. Dahlah, kamu pergi naik tingkat atas, bawa beg baju kamu tu dan pilih bilik kamu. Gesa maklumnya. Raja Zairi tidak membantah. Dia mengambil beg pakaiannya dari dalam kenderaan dan kembali masuk ke dalam banglo itu. Bang. Puan Ainina mencuit bahu suaminya. Macam mana? Macam mana apa? Tanya Raja Zamarul. Abang rasa rancangan abang boleh berjaya ke? Tanya Puan Ainina. InsyaAllah. Tengok keadaan sekeliling kawasan ni ada potensi besar. Kalau abang usaha gigih dan pandai cari jalan, tempat ni akan berubah dalam tempoh beberapa tahun lagi. Jawab Raja Zamarul. Abang dah dapat ke nama untuk projek abang ni? Dah. Apa namanya? Tanya Puan Ainina. Batu Gajah Lake Resort. Weh Syarom, teriak Leman dari kejauhan. Apa? Sahut Syarom. Leman meniti sangkar terapung menghampiri sahabatnya. Apa hal? Tanya Leman. Syarom tidak segera menjawab. Dia sekadar mematikan ikan-ikan lampam yang timbul tidak bergerak di dalam sangkar itu. Aduh, keluh Leman sambil menggeleng-geleng. Rugi man, banyak yang mati, ujar Syahrum. Semua sangkar ke yang mati? Tanya Leman. Semua sangkar, tapi ada juga ikan yang masih hidup ni, tapi tak banyak lah. Aku baru ingat nak panggil Praim ke depan. Aduh, teruk betul. Habis matikan semua ni, gerutu Syahrum.
Mati sebab apa, Syahrum? Kena tuba ke? Tanya Leman. Aku rasa tak. Aku dah bagi warning dekat budak-budak kampung. Siapa-siapa yang tuba ikan sangkar, aku belasah sampai mati. Lagipun buat apa dia orang nak tuba ikan dan sangkar ni? Dia orang tangkap dalam 10 ekor pun dah cukup buat makan sendiri. Kalau nak jual sekalipun, tak masuk akal lah sebab dia orang tak ambil pun ikan-ikan ni. Rungut Syahrum. Habis, ikan ni mati sebab apa? Tanya Leman sekali lagi. Entahlah, Man. Aku pun tak tahu. Pertama kali jadi macam ni. Sebelum ni elok je. Bukan sangka ni je. Aku dengar sangka ikan si Arif dengan sangka Wong San pun jadi macam ni juga. Weh, ya. Betul ni. Dah kenapa pula ni? Takkan air tasik ni tiba-tiba tercemar? Leman mengutarakan teori. Tercemar apa bendanya? Dah lama dah tasik ni terbiak. Tak ada pun kilang dekat-dekat sini. Habis tu, kenapa semua ikan-ikan dalam sangkar ni mati? Kau tak pelik ke? Leman masih belum berpuas hati selagi belum mengetahui puncanya ikan-ikan itu mati. Entahlah, Man. Aku tak tahu. Yang aku tahu, aku dah rugi. Engkau pun rugi. Kan? Rugi sama sebab bagi modal kat aku. Minta maaf lah, Man. Pohon Syahrum. Leman menghela nafas sesak. Tak apalah, Rum. Memang tak ada rezeki. Lagipun aku rasa kita pun dah tak boleh nak beli ikan dalam sangkar lagi lepas ni. Weh, kenapa pula, Syah? Kenapa? Tanya Syahrum. Tu, waris Raja Tengah dah balik dah. Muncung mulut Leman menuding ke arah banglo besar di seberang tasik. Weh, kau biar benar. Ya, dah pindah masuk banglo kat tepi tasik tu pun semalam. Tambah Leman. Aduh, mana nak cari tempat nak beli ikan sangkar lagi lepas ni? Tapi takkanlah dia orang nak bagi. Takkanlah dia orang tak bagi. Punyalah luar kawasan tasik ni. Kita buat sangkar ikan kecil je pun. Aku ada dengar cerita yang waris Raja Tengah tu nak majukan kawasan tasik ni untuk jadikan resort. Resort? Macam Lake Town Resort kat Bangi tu. Terdiam seketika Syahrum mendengarkan maklumat itu. Weh, dia tak tahu ke tasik ni keras? Kemudian dia bertanya. Keras apanya? Dah lama tak dengar cerita pun. Dah okey dah. Agaknya penunggu tu pun dah pindah kot. Seluruh Leman sambil tertawa sendirian. Namun tawanya mati apabila melihat Syahrum langsung tidak tercuit dengan jenakanya. Kau rasa kan? Terhenti kata-kata Syahrum. Apa? Tanya Leman. Aduh. Weh, kenapa, Rum? Kau rasa semua ikan ni mati sebab waris Raja Tengah balik sini ke? Kemungkin. Syahrum membuat andaian. Wish, kau jangan mengarut lah, Rum. Tak ada maknanya. Kebetulan je ikan-ikan ni mati semua. Syahrum tidak berkata apa, sekadar melemparkan pandangan ke tengah tasik. Raja Zairi merenung gurunya yang gigih menjelaskan subjek pelajaran di hadapan kelas. Namun fikirannya melayang entah ke mana. Begitulah setiap hari kehidupan Raja Zairi sejak berpindah ke sini. Kehidupan barunya tidak menggembirakan. Seringkali dia teringatkan ayah dan ibunya. Dia rindukan saat-saat bersama mereka. Namun, ibu dan ayahnya telah tiada. Dia kini cuma ada Pak Long dan Mak Longnya menjalani hidup yang baru. Namun, lembaran baru dalam hidupnya amat mendukakannya. Dia rasa seperti terperangkap di sini. Ada masanya dia mahu keluar dari sini, mahu meninggalkan Batu Gajah dan kembali ke Kuala Lumpur. Namun, tiada siapa lagi di Kuala Lumpur. Keluarganya hanyalah Pak Long dan Mak Long. Jadi, dia terpaksa memendam perasaannya. Tidak cukup dengan itu, layanan yang diterimanya daripada orang sekeliling juga amat dingin sebaik mereka mengetahui yang Raja Zairi adalah keturunan Raja Tengah. Dia tidak pasti kenapa semua orang bersikap begitu kepadanya, sedangkan moyangnya itu dianggap sebagai tokoh yang membantu menaikkan Batu Gajah. Raja Zairi berasa keseorangan. Tiada sahabat ataupun kenalan. Hanya ada Pak Long dan Mak Long. Teringan loceng menandakan berakhirnya tempoh persekolahan. Berebut-rebut pelajar meninggalkan kelas. Namun, tidak Raja Zairi. Dia melangkah perlahan meninggalkan kawasan sekolah.
Hon motosikal yang tiba-tiba berbunyi bertalu-talu menyebabkannya tersentak. Dia segera menoleh ke arah bunyi hon itu. Ada sekumpulan pelajar sedang tersengih kepadanya. Raja Zairi kenal pelajar-pelajar itu. Mereka adalah rakan sekelasnya, Pijay, Diman dan Nuri. "Oi, Yop, nak balik ke?" tanya Pijay. Raja Zairi sekadar mengangguk. "Mola, naik motor dengan kami," ajak Nuri pula. Raja Zairi mengangkat tangan tanda enggan sebelum berlalu pergi. "Alah, sombong weh," terdengar suara Diman mengatakan. Namun Raja Zairi memekakkan telinga. Mereka kemudiannya memacu motosikal masing-masing melintasi rapat Raja Zairi sehingga hampir melanggarnya. Terdengar sorak-sorai dan gelak ketawa mereka seolah-olah meraihkan perbuatan berbahaya itu. Raja Zairi diam. Bukannya dia sombong dan tidak mahu menerima pelawaan rakan sekelasnya, tetapi dia tahu mereka sebenarnya tidak menyukainya. Dia tahu kerana memang selalu dia diumpat dan diperlekehkan mereka di dalam kelas. Raja Zairi menjadi bahan ketawa, bahan kutukan dan mangsa buli mereka. Bukannya dia tidak mampu mempertahankan diri, namun dia merasakan suatu pembaziran tenaga melayan sekumpulan budak-budak kurang matang yang tidak memikirkan masa depan. Raja Zairi tidak seperti itu. Tidak seperti mereka. Dia berfikiran jauh. Dia mahu keluar dari sini, belajar sebaik mungkin dan melanjutkan pelajaran ke universiti, cari kerja yang hebat dan tidak kembali lagi ke sini. Dia menempuhi jalan kecil meredah hutan belukar, jalan pintas yang ditunjukkan Pak Daud untuk ke sekolah. Raja Zairi menolaklah tawaran Pak Long yang mahu menghantar dan mengambilnya dari sekolah kerana dia lebih selesa berjalan kaki. Mungkin perjalanan pergi balik ke sekolah dengan berjalan kaki mengambil masa, namun ia menenangkan fikiran. Dia dapat menikmati alam semula jadi di sepanjang perjalanan. Langkahnya mati tiba-tiba. Terbuntang matanya apabila terlihat seorang gadis di tengah tasik, mendayung sebuah sampan dengan tenang dan gemalai. Bagi menyedari dirinya diperhatikan, gadis itu menoleh ke arah Raja Zairi. Berdegup kencang jantung Raja Zairi dibuatnya. Dia tertanya-tanya siapakah gadis itu dan apakah yang dilakukannya mendayung di tengah-tengah tasik. Perhatiannya tersentap apabila telefon bimbitnya berdering. Pantas dia menjawab panggilan itu. "Hello, ya Mak Long." "Mana kamu?" "On the way balik rumah ni." "Lambatnya." Lambat apa Mak Long? Baru pukul..." Raja Zairi memeriksa jam tangan. Dia tersentak apabila mendapati jam menunjukkan pukul 4. Dia meninggalkan sekolah pada jam 2. Bagaimana masa boleh berlalu begitu pantas? "Zairi!" panggil maklumnya lagi setelah beberapa ketika tidak mendengar apa-apa respons daripada anak saudaranya itu. Ni, Zairi balik ni. Zairi gerak sekarang," beritahu Raja Zairi sebelum menamatkan talian. Dia kembali mengarahkan perhatiannya ke tengah tasik. Gadis cantik tadi telah hilang. Raja Zairi mengeluh. Dia meneruskan perjalanannya.